Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pada pelajaran pendidikan jenayat tahun 5, iaitu tajuk talak. Okey, untuk tajuk talak ni kita akan terus untuk tajuk 2.9, iaitu perempuan yang boleh ditalak. Okey, lepas tu kita akan lihat tajuk yang seterusnya, iaitu perempuan yang tak boleh ditalak. Okey, perempuan yang boleh ditalak dan perempuan yang tak boleh ditalak. Jadi kita akan lihat apakah isi yang nak diterangkan. Siapa perempuan yang boleh ditalak dan siapakah perempuan yang tak boleh ditalak. Jadi kita lihat. Baik. Jadi untuk perempuan yang boleh ditalak, ada 4 yang disenaraikan kat sini, iaitu yang pertama, isteri berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi kalau kita lihat kat sini, yang dimaksudkan isteri berada dalam ikatan yang sah, maksud dia isteri tu masih lagi isteri yang sah kepada suami dia. Jadi isteri yang sah bolehlah ditalak. Untuk konteks yang kita masukkan kat sini lah, perempuan yang boleh ditalak. Baik. Yang kedua, isteri yang sedang dalam iddah talak raj'i. Seperti yang mana awak tahu, talak raj'i ada pada talak 1 dan talak 2. Jadi isteri yang sedang ditalak, yang telah ditalak, sama ada talak 1 ataupun talak 2, yang berada dalam iddah. Jadi seperti yang awak tahu, bila di dalam iddah ni, suami dia jika nak rujuk semula dengan dia, boleh tanpa akad nikah yang baru. Selagi mana di dalam iddah. Jadi bila dah habis iddah ataupun dia cerai totally, dia cerai secara keseluruhannya, maka dia tidak akan kembali semula dengan bekas isteri dia. Baik, yang ketiga, salah seorang suami atau isteri tidak memeluk Islam dalam masa tertentu. Jadi pernikahan berlainan agama. Jika berlaku pernikahan antara suami atau isteri, yang mana salah seorangnya bukan beragama Islam. Selagi mana salah seorang tidak memeluk agama Islam, sama ada suami ataupun isteri, maka pernikahan tadi akan tertalak. Pernikahan tadi akan tertalak jika salah seorang tidak memeluk Islam dalam masa yang tertentu. Jadi seperti yang awak tahu, antara perempuan yang haram dikahwini iaitu perempuan kafirah. Jadi perempuan kafir tidak boleh dinikahi, melainkan dia telah memeluk agama Islam. Yang keempat, isteri berpisah sebab fasah kerana murtad. Ini isteri telah terpisah dari suaminya secara automatik. Ini kerana isteri tadi telah murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Seperti yang saya sebut tadi, lelaki Muslim haram berkahwin dengan perempuan kafirah. Jadi apabila isterinya tadi murtad, iaitu keluar daripada agama Islam, maka pernikahan tadi fasah, terbatal. Kerana isterinya bukan lagi beragama Islam. Baik, seterusnya, perempuan yang tak boleh ditalak. Kat sini disenaraikan ada alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ada lebih kurang 6. 6 penyenaraian perempuan yang tak boleh ditalak. Jadi perempuan asing yang tak ada ikatan perkahwinan, ini bukan isteri sekalipun dengan lafaz ta'liq. Baik. Contohnya macam istilah yang kita panggil boyfriend girlfriend. Boyfriend girlfriend tu bukan hubungan pernikahan.
Okey, bukan hubungan perkahwinan. Walaupun tunang, bertunang pun bukan ikatan perkahwinan. Jadi masih lagi tiada ikatan yang sah sebagai suami isteri. Jadi boyfriend tidak boleh talak girlfriend, ataupun tunang lelaki mentalakkan tunang perempuan. Tak ada istilah macam tu, ya. Jadi istilah talak hanya pada yang sudah bernikah, yang sudah sah ikatan perkahwinannya. Baik. Yang kedua, isteri yang telah ditalak belum pernah disetubuhi. Isteri yang telah ditalak belum pernah disetubuhi. Maksudnya kat sini, isteri tu tadi telah pun ditalak. Isteri tadi telah ditalak dan sepanjang perkahwinannya tadi tidak pernah lagi disetubuhi oleh suaminya. Baik. Yang ketiga, isteri yang dikahwini dengan akad nikahnya yang terbatal. Maksudnya kat sini, dia berkahwin tapi ikatan perkahwinannya tu tadi belum sah kerana akad nikahnya tadi terbatal atas sebab-sebab yang tertentu. Okey. Yang keempat, isteri yang difasah kerana suami tidak sepadan. Ini bab kufu. Bab setaraf. Apabila isteri itu difasah kerana suami tidak sepadan. Jadi kalau kita lihat bab kufu, bab setaraf, ini salah satu faktor utama dalam memilih pasangan suami ataupun isteri. Jadi kalau awak pernah dengar apa yang saya ceritakan dulu, bab kufu ni, bab setaraf ni, salah satu faktor untuk memilih pasangan hidup. Jika tidak setaraf, maka dia akan beri kesan yang lain. Bukanlah faktor utama, bukanlah pilihan utama, tapi salah satu cara untuk memilih pasangan. Baik, yang seterusnya, yang kelima, isteri sudah habis tempoh iddah raj'i. Apabila isteri sudah habis tempoh iddah raj'i, macam saya cakap tadi, talak 1 dan talak 2. Bila isteri dah habis tempoh iddah, suami tadi bukan lagi suami yang boleh dirujuk. Isteri tadi dah tak boleh dirujuk semula tanpa akad pernikahan yang baru. Maka dia dan bekas isterinya akan totally berpisah. Bukan lagi suami isteri. Jadi jika bekas suami ingin kembali semula dengan bekas isteri itu tadi, maka dia perlukan akad nikah yang baru. Jadi talak tu telah jatuh secara keseluruhannya. Baik, dan yang keenam, isteri yang ditalak dengan talak 3, iaitu talak bain kubroh. Jadi talak 3 ni talak yang terakhir, talak yang penghabisan. Yang kekal. Suami tak boleh kembali semula dekat bekas isteri. Jadi isteri yang ditalak dengan talak 3, iaitu talak bain kubroh. Jadi selepas itu dia dah tak boleh ditalak lagi kerana sudah habis kuasa talaknya. Baik. Baik, setakat ni jelas tak dengan penerangan yang saya sebutkan tadi, perempuan yang boleh ditalak dan perempuan yang tak boleh ditalak. Kita lihat jenis-jenis perempuan yang boleh ditalak dan perempuan yang tak boleh ditalak. Jadi itu adalah penyenaraian yang perlu kita tahu. Siapakah yang kita sebagai suami boleh talak, ataupun siapakah awak sebagai lelaki tak boleh talak ataupun tak boleh talak tunang, sebab dia bukan ikatan pernikahan yang sah. Jadi setakat itu sahaja dahulu pengenalan ataupun tajuk kita pada hari ini.
InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.